Baik, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita selama 2 tahun daripada 2 tahun 2020 dan juga membataskan pelbagai acara, terutamanya acara melibatkan kehadiran penonton ke lokasi seperti studio dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberikan satu persoalan yang agak berat juga kepada mereka yang belajar dalam pengurusan acara dan juga industri kreatif ini dalam norma baharu. Jadi untuk membincangkan berkenaan dengan pengurusan acara industri kreatif dalam norma baru, kita bersama dengan Meja Petana Awam Teknologi Zulkifli Abdul Rashid, Dekan Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Dan juga di sebelah hujung sana kita bersama dengan Encik Faizal Ashraf Azhar, Pensyarah Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan juga dari Aswara. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang kita dah masuk Ramadan yang keberapa ni? Okey ya? Okey. Alhamdulillah. Dia tak ada Ramadan norma baharu separuh hari tak ada. Ramadan tetap sama. Okey, jadi kalau kita cakap berkenaan dengan pengurusan acara ni, Encik Zul, pada pendapat Encik Zul sendiri, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan acara industri kreatif dalam norma baharu tu? Okey, dia sebenarnya banyak perkara yang berubah. Bila norma baru tu maknanya bila kita katakan kehidupan kita berubah, khususnya pengurusan acara, mestilah kena corak lama tu kita kena berfikir di luar. Yang kata luar kotak, serta istilah norma baru ini kita kena fikir betul-betul di luar kotak. Maksudnya apa yang kita tidak amalkan sebelum ni, kita kena buat. Contohnya, dulu kalau kita buat acara tadi, kita boleh kumpul ramai-ramai. Sekarang ini kita tak boleh berkumpul. So bagaimana kita nak adakan acara kalau orang tak ada depan? Jadi itu benda-benda kalau katalah sebagai pengurus acara ataupun mereka yang terlibat dalam menerbit satu produksi seni secara langsung ini, mereka kena fikir di luar tadi lah. Mereka kena fikir bagaimana kita nak buat satu acara yang penonton tidak ada depan kita. Tapi acara nak kena berlangsung semacam penonton depan kita. Itu soalannya. Soalannya. Jadi sekarang ni kita katalah kamera kat depan kita. Itulah penonton. Betul. Kalau dalam TV senang kita kata kita syuting drama TV memang tak ada penonton. Kamera adalah penonton kita. Later penonton akan lihat dekat TV atau dekat skrin. Tapi dalam seni persembahan pentas, penonton sepatutnya ada. Penonton tetap nak kepuasan tadi. So bagaimana kita nak menguruskan satu produksi yang penonton nak rasa macam itu tapi nak buat dengan online contohnya. Ini benda-benda yang dipikirkan. So bagaimana reaksi penonton tadi tak ada depan, cabaran kepada pengurus, cabaran kepada pekerja seni tadi dan juga pelakon, penari, pemuzik itu buat persembahan tanpa penonton. Betul. So ini satu perkara yang kita fikir di luar kotak biasa dan kena ilmu baru. Betul. Untuk menjadikan dia lebih menarik tadi. Kita nak tahu juga ilmu baru tu, tapi sekejap saja nanti kita nak cerita berkenaan dengan cabaran utama pengurusan acara industri kreatif ni dalam mendepani COVID-19 ni. Kalau sebagai pensyarah di Fakulti Acara Industri Kreatif ni, apa antara cabaran yang dilalui oleh hitangan dan juga pelajar di situ? Okay, right. Basically, ataupun secara ringkas je. Okay, untuk dari segi cabaran, okay, semestinya dalam konteks pengurusan acara, adanya beberapa halangan, cabaran yang itu yang harus ditempuhi oleh seorang pengurus acara. Tapi bila berlaku senario, kita lihat sekitar pada tahun 2020, okay, bila berlakunya pandemik COVID-19, okay, hampir 2 tahun setakat ni, okay, jadi kita terpaksa balik kepada pembudayaan norma baru. Okey, maksudnya kita dah tak boleh ikut cara yang lama. Okey, tetapi produk itu masih sama, cuma kita kena aplikasikan terdedas dengan keadaan sekarang, teknologi digital, platform dan sebagainya. Jadi untuk pelajar sendiri, bila berlakunya transisi ataupun transformasi kepada pandemik ini, kita memberi bimbingan ataupun didikan baru, knowledge baru kepada pelajar, di mana kita harus mengaplikasikan satu acara itu mengikut kepada perkembangan semasa. Sebab kata kalau katalah acara, show semua go on, okey. Program mesti jalan walau macam mana pun. Tapi kita kena ikut kepada pendekatan kaedah ataupun trend terkini. Okey, contohnya masa sekarang kita ada pelbagai platform digital, antaranya di saluran YouTube, Facebook, Instagram dan juga sebagainya. So ini antara medium-medium yang boleh digunakan oleh pelajar supaya orang kata apa, pembudayaan tu kalau dulu kita lihat secara realiti, secara fizikal, tapi sekarang ni kita berada di contoh di luar negara pun, di mana penjuru mana sekalipun kita boleh lihat secara langsung bagaimana acara itu diadakan. Saya rasa itu antara cabaran yang kita semua, tidak kira dari fakulti mana sekalipun, belajar apa sekalipun, itu yang kita perlu terima. Tidak kira belajar ke, kerja ke, memang itu yang perlu kita terima. Mungkin Encik boleh kongsikan sikit bagaimana penerimaan kaki tangan di Aswara sendiri dalam mengendalikan satu acara menggunakan kaedah baru, norma baharu. Okey, dia sebenarnya nak kata terpaksa pun ya juga. Jadi tidak ada siapa yang boleh mengelak. Macam Cik Faizal sebut tadi, kerja mesti jalan. Kita kena buat. Tidak boleh kata kita duduk diam nak tunggu katalah pandemik itu hilang baru nak start. Tak akan jadi begitu. Betul. So kita tak tahu bila. So nak tak nak kita kena buat kerja tu. Jadi kami sebenarnya di Aswara
tahun 2021 kami buat 300 lebih program setahun. Jadi nak tunjukkan di situ kami tak duduk diam. Kami tidak duduk hanya tunggu reda keadaan pandemik baru nak memulakan kerja kita. Jadi kita tetap kena buat. So nak tak nak kita punya kaki tangan semua fakulti akan mencari jalan, itu kata di luar kotak tadi tu. Mencari jalan bagaimana setiap fakulti atau setiap produksi dibuat sebagaimana kita biasa. Kekangannya kita tak boleh berjumpa lah, kita tak boleh buat ni, tapi show-nya kena jalan. Itu dah tinggal lagi bagaimana kita nak mempamerkan kerja kita dengan halangan-halangan tadi. Itu cabaran tu semua orang akan cari jalan. Baik fakulti muzik, fakulti teater, fakulti tari, fakulti pengurusan, fakulti saya sendiri. Lagilah sebagai manager, sebagai pengurus seni, bagaimana awak nak buat satu production yang dalam keadaan constraint ni, banyak halangan-halangan ni. Tapi kita kena buat. Betul. Tidak ada kata, nantilah kita tunggu tahun depan, tidak. Kita akan teruskan. Semua sekali akan jalan seperti yang dirancang dengan pemikiran-pemikiran baru. So, carilah jalan tersendiri. Kebijaksanaan pada masa itu. Dia perlu pada setiap orang lah. Kebijaksanaan terletak kepada pengurus seni itu sendiri bagaimana untuk mengalihkan halangan dan juga cabaran dilalui. Jadi sebagai peranan Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan sendiri dalam melahirkan seorang pengurus seni yang berkaliber dan juga yang holistik, yang berbakat dalam menguruskan acara sejajar dengan perkembangan era pada masa kini, mungkin pada masa depan untuk kekal relevan pada masa akan datang. Encik. Okey, untuk dari segi kriteria yang kita letakkan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus ini, ijazah sarjana muda pengurusan seni budaya dan warisan, kita sentiasa menghighlightkan mereka kerana untuk fakulti ini bukan hanya kita tahu untuk menguruskan acara, tapi kita tahu bagaimana kita mengendalikan dengan kita punya sasaran kerjasama kita punya dengan bila kita bekerja dengan agensi luar, bila kita bekerja sama ada dengan antara dalam konteks kerajaan ataupun dengan swasta. So itu orang kata apa, kemahiran itu harus ada kepada seorang pengurus. Maksudnya bukan hanya dia berada di belakang tabir, tapi dia juga tahu mengendalikan situasi. Jadi proses-proses komunikasi, pengurusan, proses untuk menjadi orang kata yang seorang multitasking itu harus ada kepada setiap seorang pelajar. Walaupun kita tahu ada beberapa kekurangan, tapi orang kata kita cuba untuk terapkan untuk supaya pelajar ini dia keluar daripada fakulti ini dia menjadi seorang yang berkaliber. Maksudnya dia bukan hanya kepada satu tanggungjawab, tapi dia boleh pergi kepada semua bidang. Sebab kalau ikutkan alumni kita pun ramai dah dia pergi kepada banyak angle, So kita lihat potensi untuk pelajar lepasan daripada fakulti ini memang sangat memberasankanlah daripada semasa ke semasa. Ya. Dan saya boleh sambung sikit tentang hal ini. Contohnya apa ilmu baru yang saya kata dari awal tadi, ilmu baru yang kita kena terapkan kan. Sebagai pengurus seni, kalau kedahulunya mungkin kita kata tentang peralatan teknikal, kemahiran teknikal tadi. Kita kata pengurus boleh tahu sikit-sikit sebagai pengurus ini, dia kena tahu. Contohnya sebagai pengurus produksi pengacara, dia tahu macam mana fungsinya lighting, fungsinya sound, fungsinya hal-hal tadi. Tapi dalam keadaan pandemik ini, dia ada satu ilmu baru dia kena ada. Bagaimana fungsi streaming tadi. Streaming system tadi. Sebab kita kata dia tidak boleh lagi buat secara fizikal. Maknanya pelajar-pelajar pengurusan seni tidak boleh lagi hanya orang lain yang buat. Dia kena sebagai pengurus seni, dia kena ambil tahu bagaimana sistem streaming itu berlaku. So guna apa nak buat streaming, live streaming itu. Jadi kita ajar pelajar kita bagaimana nak dapatkan idea-idea ini, bagaimana nak guna peralatan ini. So bila dia merancang satu acara, mereka bukan lagi harapkan penonton kat depan, tapi nak lancarkan, nak siarkan secara langsung. So ini ilmu-ilmu baru dia kena ada. Lepas tu dia kena cari siapa partner dia nak cari kat mana, peralatan apa nak cari, dan nak cari sponsor. Benda-benda ini tak wujud dalam sebelum ini. Jadi kali ini bila keadaan pandemik itu berlaku, mereka kena diajar begitu. Dan katalah pandemik itu macam inilah kita keadaan sampai bila-bila, maksudnya dia kena inilah dunia baru kita, dan inilah norma baru kita. Betul. So nak tak nak ini bukan lagi, walaupun pandemik dah hilang, tapi ini sekarang dah jadi pasaran digital benda ni. Betul. Dah jadi satu platform yang kena buat bila-bila masa kena ada dah. Yang fizikal teruskan, yang mungkin ada yang perlukan online, perlukan streaming. So pengurus seni sekarang tidak boleh lagi relax macam dulu, sama ada dia kena belajar ilmu baru, nak memastikan dia boleh hidup dalam dunia yang mencabar ini, yang kata norma baru ini. So kita tahu bila mungkin inilah kita punya masa depan pun. Ini cabaran kepada pelajar-pelajar pengurusan seni yang kita dah bagi tahu mereka, kita ajar mereka bagaimana nak merangkumkan hal-hal yang berkaitan dengan teknikal dalam seorang pengurus tadi. Saya kira kalau live streaming ini satu benda yang baru untuk diterapkan dalam silibus pembelajaran. Adakah pada masa depan ataupun sekarang ini ada rombakan silibus dalam pengajian?
Okey, silibus tu kita tak rombak serta-merta. Biasanya kita dalam masa 3 tahun sekali kita rombak lah. Tapi memang betul, yang sekarang ni macam fakulti saya sendiri pun kita dah masuk 3 tahun lebih. Kelulusan daripada MQA. Jadi kita dah mula melihat nak rombak balik. Khususnya satu perkara baru lagi dalam dari segi perniagaan. Pasal fakulti saya, Fakulti Pengurusan Seni Budaya Warisan ini bukan terletak di bawah seni persembahan. Kami diletak di bawah pengurusan perniagaan. So dalam perkara baru yang kita kena masukkan adalah bagaimana kita nak masukkan artificial intelligence. AI itu. So AI itu bagaimana nak buat business analytic. So benda-benda macam ni berlaku yang dulu kita tak minta apa AI dalam perniagaan. Sekarang ni kita dah kena bercakap benda tu. So benda-benda ni yang kita akan masuk baru dalam kurikulum baru kita bila kita rombakkan besok nak masuk bagaimana fungsi AI dalam small business entrepreneurship ataupun semua enterprise ini. Bagaimana orang-orang sini perlu memahami AI. Apa fungsi AI dalam pemasaran. Ini kita nak tahu apa itu algoritma di dalam kita punya perniagaan ini. So dalam sistem online atau sistem marketing digital ini. So kita nak faham itu. So ini benda-benda baru yang kita lihat bagaimana industri harus berkembang dan pelajar-pelajar pengurusan yang bakal menjadi manager, menjadi pengurus ini mesti menguasai benda ini. Ini benda baru yang tak boleh tidak dielakkan. Betul. Saya kira kita dah 2 tahun lebih rasanya mungkin betul, ada di kalangan pelajar ataupun mahasiswa di Aswara sendiri sudah bergraduat dan sebagainya. Dan sejauh mana sejak pandemik ini berlaku keberkesanan ataupun impak pengaplikasian pengurusan acara industri kreatif dalam norma baru serta diwujudkan tu? Okey, sepanjang 2 tahun ni, ketika kami kata apa, hampir satu dunia kita dikejutkan dengan fenomena pandemik COVID-19. Jadi kita di barisan tenaga akademik kita terpaksa mengubah ataupun kita terpaksa menukar satu formula baru di mana pengaplikasian sesuatu acara dalam konteks menggunakan platform digital. Maksudnya student itu ataupun pelajar itu tak boleh gunakan secara fizikal dah sebab kita dah kekangan dengan SOP, PKP dan sebagainya. Mereka menggunakan keunikan dan juga kreativiti masing-masing. Maksudnya menggunakan secara streaming, sama ada rakaman awal ataupun secara siaran langsung. Ini yang diharungi oleh pelajar. Kita kira dah ada 2 projek akhir yang telah berlangsung, yang berjaya, dan juga yang meraih tontonan yang tinggi, dengan hanya menggunakan platform platform di YouTube, di Facebook. Kalau kita nak bandingkan dengan secara sebelumnya, secara bentuk realiti ataupun fizikal, mungkin kita lihat kalau kita dalam satu panggung hanya dapat membuatkan 300 pack. Tapi bila kita pergi kepada platform digital, dia boleh pergi kepada peringkat yang lebih jauh secara meluas. Kita boleh meraih dalam satu masa dalam 1000 tontonan. 2,000 tontonan. Dan kita boleh jadikan sebagai tengok semula ulangan untuk pada hari esok. So benda itu kadang dia membantu student, maksudnya pendekatan pengaplikasian platform digital tu memang sangat membantu. Walaupun mereka terpaksa belajar daripada awal. Contohnya kita katakan apa yang dimaksudkan dengan OBS, Operating Broadcasting System. Itu yang diterapkan kepada pelajar. Bagaimana mereka mengawal acara menggunakan secara online. Kalau dulu mereka duduk di konsol sebagai seorang stage manager, tapi bagaimana mereka menggunakan secara online. Mereka nak komunikasi antara kru dan kru lain. Semua masing-masing ada dekat rumah, ada yang dekat ni. So itu yang proses-proses yang diharungi oleh setiap pelajar-pelajar kita. Dan alhamdulillah bila kita memberikan mereka cara begini, so mereka berjaya merealisasikan sebuah projek yang saya kira mungkin mencapai dengan tahap yang kita tetapkan. Sebenarnya banyaklah yang kita nak bincangkan berkenaan dengan pengusaha acara industri kreatif dalam norma baharu ini, tapi saya percaya semua yang dirangka oleh Aswara sini sudah membuahkan hasil dan juga sudah menuju kepada gairah kejayaan. Apapun kita berada di penghujung slot pada hari ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada Meja Penantanan Awam Tuan Haji Zulkifli Abdul Rashid, Dekan Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan Aswara, dan juga Encik Faizal Ashraf Azhar, Pensyarah Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan Aswara, kerana sudi bersama kita pada hari ini di bulan puasa. Bersama dengan keluarga. Terima kasih kita ucapkan. Apapun kepada penonton Lensa IPT, kita akan cakap 2 slot lagi. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.